Okay, Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan masuk bidang baru, bidang 2, iaitu pengenalan sistem tubuh manusia. Okay, standard pembelajaran bagi topik ini ialah yang pertama, mengenal pasti lokasi organ dalam sistem tubuh manusia, menyenaraikan fungsi sistem rangka, otot, saraf, endokrina, kardiovaskular dan juga respiratori yang berkaitan dengan aktiviti fizikal. Dan yang terakhir ialah membuat perkaitan antara sistem tubuh manusia dalam pergerakan. Okey, awak kena tahu lokasi organ-organ yang ada dekat dalam badan. Yang pertama, otak, dekat kepala, trakea ni dia di kawasan tengkuk, paru-paru dia berdekatan dengan jantung, hati dekat dengan perut, usus besar dan juga usus kecil. Okey. Tubuh kita ni dia terdiri daripada beberapa sistem penting untuk memastikan segala mekanisme dan juga proses anatomi dan juga fisiologi dapat berfungsi dengan sempurna. Antara sistem yang berkaitan ataupun sistem yang penting dalam pergerakan yang pertama ialah sistem rangka, sistem otot, sistem saraf, sistem endokrina, sistem kardiovaskular dan juga sistem respiratori. Okay, kalau awak nampak dekat dalam gambar ni, sistem ni dia terletak selepas organ. Maksudnya ada organ dulu, baru jadilah himpunan-himpunan organ ni akan membentuk satu sistem. Dan sistem ni, banyak-banyak sistem akan membentuk organisma. Okey. Okey, sekarang kita masuk kepada nama sistem dan juga fungsinya. Yang pertama ialah sistem rangka. Okey, sistem rangka ni dia sokong berat badan kita dengan membentuk kerangka tegar bagi pelekatan tisu-tisu lembut dan juga organ-organ tubuh. Yang kedua, sebagai tuas pergerakan apabila otot-otot yang melekat dekat tulang ni dia akan menguncup untuk menghasilkan pergerakan. Okey, dekat sini dia nak cakap badan kita ni, tulang kita ni dia boleh juga berperanan sebagai mesin. Okey, so untuk bergerak kita kena ada bantuan daripada tulang, bukan daripada otot semata-mata. Okey. Yang ketiga ialah membekalkan kalsium untuk penguncupan otot. Yang keempat, lokasi pembentukan sel darah dan platelet di sumsum tulang. Dan yang terakhir, ini common lah kita tahu, dia melindungi organ-organ penting. Okey, seterusnya sistem otot. Sistem otot ni dia akan hasilkan pergerakan ataupun lakuan motor apabila penguncupan otot. Okey, yang kedua, dia memberikan bentuk tubuh badan. Bentuk tubuh badan kita ni yang biasa kita tahu ada 3 lah, iaitu ektomorf, mesomorf dan juga endomorf. Okey, yang ketiga ialah mengekalkan postur tubuh badan. Okey, postur dengan bentuk tubuh badan dia berbeza ya. Sebab postur ni dia lebih kepada posisi ataupun kedudukan badan awak. Contohnya macam awak tengah duduk ke, okey, posisi maksudnya postur kedudukan masa duduk tu lain dengan masa berdiri. Okey, yang seterusnya dia menyokong tubuh badan. Dia menghasilkan haba untuk kekalkan suhu normal badan dan yang terakhir ialah dia membantu untuk stabilkan sendi-sendi serta tulang rangka. Okey. Sistem ketiga ialah sistem saraf. Okey, sistem saraf ni peranan dia adalah mengesan, menerima dan bergerak balas terhadap rangsangan yang diterima. Okey, yang kedua dia mengawal dan menyelaraskan aktiviti tubuh, menyimpan maklumat yang diterima, bertindak balas terhadap perubahan rangsangan dalaman dan luaran. Ini kalau awak macam kena cubit ke, awak rasa sakit kan. So ini adalah bantuan daripada sistem saraf. Okey, yang terakhir ialah sistem kawalan tindak balas refleks badan. Okey. Seterusnya ialah sistem endokrina. Okey, sistem endokrina ni peranan dia ada satu je, iaitu mengawal atur dan menyelaraskan fungsi tubuh melalui hormon yang dirembeskan ke dalam aliran darah. Okey. Kalau bab-bab hormon ni sistem endokrina lah yang in charge. Semua jenis hormon, bukan sahaja hormon tertentu lah. Maksudnya bukanlah hormon testosteron saja, bukanlah hormon estrogen saja. Dia meliputi hormon-hormon yang ada dekat dalam badan kita.
Okey, seterusnya ialah sistem kardiovaskular. Okey, sistem kardiovaskular ni, kardiovaskular ni dia merujuk kepada jantung. Okey, organ jantung. Okey, peranan dia adalah mengepam darah dari jantung ke seluruh badan dan darah tadi akan kembali semula ke jantung. Yang kedua, dia akan mengangkut oksigen, nutrien, hormon dan keperluan lain ke sel-sel badan melalui darah. Okey, darah tu umpama transport yang wajib lah dekat dalam badan kita. Yang ketiga, membawa keluar sisa-sisa metabolisme untuk dikumur. Okey, biasanya mungkin dalam bentuk peluh ataupun urin ataupun najis. Dan yang terakhir ialah membawa keluar produk-produk sel ke bahagian lain dalam tubuh. Okey. Okey, yang terakhir ialah sistem respiratori, iaitu sistem pernafasan. Okey, peranan dia adalah dia menjadi tempat pertukaran gas respiratori yang berlaku di paru-paru dan sel badan. Okey, sekarang ni merupakan sistem-sistem lain lah yang ada dekat dalam badan kita. Contohnya seperti sistem pembiakan, ini semua adalah genital punya sistem. Okey, yang kedua ialah sistem limfa yang mengandungi cecair limfatik. Okey, yang ketiga ialah sistem pencernaan yang membantu untuk menghadamkan makanan yang awak makan. Dan yang terakhir ialah sistem perkumuhan ataupun sistem yang membuang benda-benda yang badan dah tak perlukan lah, macam najis kan, ataupun peluh. Okey. Dan yang terakhir, kita pergi ke perkaitan sistem-sistem tubuh manusia dengan pergerakan. Okey, dekat sini dia ada tunjuk untuk pergerakan. Okey, untuk bergerak ni keseluruh sistem-sistem tadi tu yang cikgu dah sebutkan tadi tu, dia bekerjasama dalam satu masa untuk melakukan satu proses yang lengkap lah. Okey, badan kita ni dia macam kereta. Okey, kereta dia ada enjin, dia ada aircon, dia ada wiper kan. Semua benda tu at the same time awak start kereta, dia berfungsi. Okey, maksudnya dekat sini semua sistem-sistem tu perlu berfungsi untuk jadi satu proses fisiologi yang lengkap lah. Kalau sistem saraf kita ada masalah ke, itu akan mengganggu sistem-sistem lain sebab dia saling berkait antara satu sama lain. Okey, dekat sistem saraf ni dia bagi contoh. Okey, contohnya kita nak buat pergerakan, kesemua maklumat tu akan diberikan oleh otak. Okey, otak akan menyampaikan maklumat dan maklumat tu akan ditukarkan dalam bentuk impuls. Impuls ni dia akan kena mengena dengan neurologi lah. So, dia akan transfer impuls tu dari otak. So, dia akan pergi ke bahagian-bahagian bawah ataupun bahagian-bahagian sistem otot kita lah. Okey, untuk kardiovaskular ni pula, apa perkaitan dia masa kita tengah bergerak? Okey, kardiovaskular ni yang macam kita sembang tadi, dia membekalkan oksigen. Okey, oksigen ni tujuan dia adalah untuk menghasilkan tenaga. Okey, untuk bergerak kita perlukan tenaga. Untuk ada tenaga kita perlukan oksigen. Okey, so benda tu berkait rapat. Macam mana nak dapat oksigen tu pula? Mestilah daripada kita ambil nafas, iaitu siapa lagi bekerja? Sistem respiratori. Okey, ambil nafas daripada luar, masuk ke paru-paru. Paru-paru ni dia akan transfer pula lah hemoglobin tu, oksigen tu dalam hemoglobin. So, darah tu akan ditransfer dari sistem kardiovaskular. Okey, so darah dah ada, oksigen dah ada, impuls untuk bergerak dah ada. Sekarang ni sistem endokrina pula. Sistem endokrina ni dia merembeskan hormon. Okey, macam cikgu cakap tadi, dia rembeskan hormon. Tujuan dia rembeskan hormon adalah untuk dia kawal kadar metabolisme untuk meningkatkan peredaran darah tadi ke otot rangka. Okey. Hormon yang digunakan untuk bergerak ni adalah hormon adrenalin. Okey. Seterusnya dia akan pergi ke sistem rangka. Sistem rangka ni dia macam kita cakap tadi, dia sebagai mesin lah.
Dia yang sebagai penggerak. Kalau macam tadi kereta, dia punya mesin mestilah kereta kan. So kalau badan manusia ni, dia punya mesin tulang, okey, ataupun sistem rangka. Jadi dia akan tu sebab di tulang ni lah adanya muscle-muscle, muscle-muscle yang melekat. So muscle ni akan menguncup dan mengendur. Jadi berlakulah pergerakan. Okey. Untuk hari ini cikgu cuma terangkan untuk itu sahaja. Sebenarnya kita dah cover satu bab ni. Okey, kesimpulannya dalam badan kita ni merangkumi pelbagai sistem yang bekerjasama dalam satu masa untuk membuat satu pergerakan. Walaupun pergerakan tu cuma simple, tapi proses dia agak rumit dan dia memerlukan antara satu sama lain supaya dia boleh melaksanakan mekanisme ni secara sempurna ataupun lengkap. So hargailah sistem badan kita supaya dia dapat bekerja dengan lebih lama. Okey. Setakat ni saja untuk topik hari ini. Kita akan sambung ke next topik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.